Mahkamah tetapkan 19 Disember sebagai penentu kes Rosmah. PN gesa SAPP tetap pendirian dalam politik, gesa henti hidup dua alam. Sultan Pahang cadang wujudkan Mahkamah Utama Syariah. Pemimpin PH kemuka usul rujuk Wee Ka Siong ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Gerakan tuduh PH pernah hasut rakyat menentang kilang linas. Tambah kerusi Parlimen Sabah, Sarawak, AGC teliti aspek perundangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Disember adalah tarikh penentuan bagi kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai 7 juta ringgit melibatkan Rosmah Mansor. Hakim Kim Muniandi dijadualkan menyambung perbicaraan terhadap isteri bekas Perdana Menteri yang dipenjarakan, Najib Razak, sekiranya permohonan pembatalan kes itu ditolak. Mahkamah Jenayah itu menetapkan tarikh keputusan itu selepas mendengar hujahan lisan daripada pasukan peguam Rosmah serta pasukan pendakwaan yang diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib. Pendengaran permohonan pembatalan kes ini mula dibicarakan pada 12 Disember tahun lepas selepas kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai ini dijalankan separuh jalan dengan saksi-saksi pendakwaan memberi keterangan. Peguam Rosmah berpendapat bahawa 12 pertuduhan bawah Akta Pengubahan Wang Haram dan 5 pertuduhan bawah Akta Cukai Pendapatan adalah tidak berasas, cacat, pramatang dan tidak mendedahkan sebarang kesalahan undang-undang. Bagaimanapun, awal hari ini pihak pendakwaan berhujah bahawa 17 pertuduhan jenayah itu adalah sah di sisi undang-undang dan mengandungi maklumat cukup bagi memberitahu tertuduh mengenai kesalahan yang didakwa terhadapnya agar dia dapat menyediakan pembelaan sewajarnya. Tiba masanya SAPP berhenti hidup dalam dua alam. Desakan itu dikeluarkan oleh Perikatan Nasional yang meminta Parti Maju Sabah SAPP untuk tidak hidup dalam dua alam dan segera menyatakan pendirian berhubung kedudukan dan kerjasama menjelang PRN Sabah. Menerusi laporan FMT, Ketua PN Sabah, Ronald Kiandi, mendedahkan SAPP sebenarnya secara rasmi masih berada dalam gabungan Perikatan Nasional walaupun pada masa yang sama mereka turut menganggotai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Sabtu lalu, Setiausaha Agung GRS Malsidi Manjun menggasa SAPP memilih antara dua gabungan terbabit dengan mengatakan bahawa parti itu tidak boleh berada di dalam kedua-duanya serentak. Untuk makluman, SAPP menyertai PN pada Ogos 2020, beberapa bulan selepas gabungan itu dibentuk secara rasmi oleh PAS dan Bersatu. Kiandi turut membidas SAPP kerana sudah mengeluarkan kenyataan bertentangan pendirian PN termasuk gesaan supaya komponen itu tidak bertanding PRN Sabah. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar mewujudkan Mahkamah Utama Syariah di negeri itu. Kitah baginda ia merupakan usaha memperkasa sistem kehakiman syariah di Pahang demi keadilan dan kesejahteraan ummah. Baginda juga menjelaskan bahawa mahkamah tersebut akan berfungsi mendengar rayuan dan simakkan kes dari Mahkamah Rayuan Syariah. Pada masa ini, sistem kehakiman syariah di Pahang terdiri daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Baginda turut menitahkan agar undang-undang syariah yang diguna pakai di negeri itu disemak dan ditambah baik secara berkala serta dilaksanakan dengan konsisten. Dalam kesempatan itu, dalam titah diraja, Al-Sultan Abdullah turut memberi peringatan tegas kepada semua pemegang tauliah mengajar agar tidak menjadikan masjid sebagai pentas politik. Baginda juga memberi amaran untuk menarik balik tauliah jika berlaku penyalahgunaan bagi menjaga kesucian tujuan asal pentauliahan.
Seorang ahli Parlimen Pakatan Harapan mengemukakan usul bagi merujuk Wakil Rakyat Air Hitam Wee Ka Siong ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana membuat sangkaan jahat terhadap Menteri Ekonomi Rafizi Ramli minggu lalu. Ahli Parlimen Kampar Chong Zemin berkata, Wee dari Barisan Nasional pada sidang Dewan Rakyat 7 November lalu mendakwa Rafizi memberikan dua jawapan berbeza berhubung peruntukan membangunkan pangkalan data utama padu iaitu RM85 juta dan RM31 juta. Chong menjelaskan Rafizi telah memperbetulkan kenyataan Wee berhubung perkara itu sebelum ini termasuk di media sosial dengan menjelaskan pembangunan padu setakat September lalu berjumlah RM31 juta bukan RM85 juta seperti didakwa. Merujuk kepada jawapan lisan dan laporan media, Chong berkata RM85.27 juta diumumkan Rafizi sebenarnya bagi 3 tahun pelaksanaan padu bermula 2023 hingga 2025. Susulan dari itu, Chong menegaskan Ahli Parlimen Air Hitam telah melanggar peraturan 36/6 dan 36/12 mengelirukan Dewan dan membuat sangkaan jahat terhadap Menteri Ekonomi yang kononnya memberi data salah serta dua angka berbeza tentang kos padu. Kerajaan Perpaduan dituntut untuk membuat permohonan maaf atas tindakannya dahulu yang pernah menghasut rakyat untuk menentang Linas Corporation. Presiden Parti Gerakan Malaysia, Datuk Dr. Dominic Lau, mendakwa semasa Pakatan Harapan menjadi pembangkang, pimpinan PH telah menipu rakyat dan organisasi alam sekitar dengan menghasut mereka untuk memprotes Linas. Bagaimanapun, kerajaan PH sekarang seolah-olah menjadi penyokong Linas dengan meluluskan lesen operasi dan merancang untuk meluluskan pembukaan barisan pengeluaran baharu bagi memproses unsur nadir bumi. Dominic dalam satu kenyataan berkata, jika kerajaan benar-benar ikhlas dalam usaha memerangi berita palsu, mereka juga harus mempertimbangkan penggubalan undang-undang untuk mengambil tindakan terhadap pemimpin politik yang terlibat dalam memberikan janji palsu kepada rakyat. Beliau juga tegas meminta Datuk Suri Anwar sebagai individu pertama yang perlu disiasat dan diambil tindakan. Terdahulu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, perubahan pendirian PH berhubung penerusan operasi Syarikat Perlombongan Nadir Bumi Australia, Linas Corporation di Malaysia adalah kerana sebelum ini Malaysia dijadikan tempat pembuangan produk sampingan sisa. Jabatan Peguam Negara AGC sedang meneliti dari sudut perundangan mengenai pelaksanaan pertambahan kerusi Parlimen untuk Sabah dan Sarawak, kata Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Beliau berkata penelitian itu berhubung tafsiran terma safeguard mengenai perlindungan perlembagaan kepada Sarawak dan Sabah yang terkandung di dalam laporan Suruhanjaya Cobalt dan laporan jawatankuasa antara kerajaan 1962. Sharifah Hasidah berkata perkara berkenaan dimaklumkan semasa mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 pada 20 September lepas. Pada 10 November lepas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dilaporkan berkata, pelaksanaan bagi pertambahan kerusi Parlimen di Sabah dan Sarawak hanya dimuktamadkan selepas pilihan raya umum ke-16. Berikutan perlu meneliti beberapa aspek perundangan sebelum dapat dipinda di Dewan Rakyat. Isu tuntutan penambahan kerusi Parlimen dibincangkan dalam mesyuarat MTPMA 63 pada September lepas yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.